Selamat sejahtera. Saya Sangga Sinaya, Guru Besar Sekolah Tamil Bahaya Lepas, Pulau Pinang. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Treasury Malaysia dan juga Treasury Dunia yang memberi peluang ini kepada saya. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang penjelajahan sebuah sekolah yang mendidik dan mentransformasikan pemikiran komuniti ke arah sifat pembaziran. Ini dilakukan oleh kanak-kanak. Untuk ini, kita perlu mentransformasikan pemikiran kanak-kanak lebih awal untuk membawa agenda perubahan di kalangan masyarakat. Kaedah yang kami gunakan adalah pengamalan SDG untuk memastikan kelestarian alam sekitar melalui transformasi pemikiran ke arah zero waste, iaitu setiap aktiviti, majlis, acara berkonsepkan zero waste. Matlamat utama kami adalah pendidikan yang berkualiti, berteraskan sifat pembaziran, iaitu zero waste. Untuk makluman semua, dengan pengamalan zero waste di kalangan kanak-kanak secara terancang, memberi manfaat yang amat ketara kepada perubahan sikap masyarakat. Kita perlu think local dan act global. Itu adalah formula yang perlu digunakan pada masa sekarang. Dengan kaedah yang terancang, dapatlah kita mentransformasikan pemikiran yang positif dalam diri masyarakat terhadap pemeliharaan alam sekitar di peringkat tempatan dan global. Projek-projek dan program-program yang perlu laksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah berkonsepkan reduce, reuse, recycle dan refuse. Fokus kami adalah refuse. Sekolah sebagai zon bebas single use plastik dan sekolah tanpa tong sampah adalah tindakan pertama kami. Ini dilaksanakan secara penuh. Kita mula dari sini. Ini adalah kaedah yang diamalkan untuk mengurangkan waste. Trash cleanup setiap minggu boleh menarik perhatian komuniti dan mereka ingin menyertai. Di sinilah mula orang perseorangan ataupun komuniti zero waste wujud. Sekolah dijadikan hub mendidik komuniti zero waste adalah satu kaedah baru yang keperluan kini. Kami telah melaksanakan sebanyak 64 projek cleanup mulai tahun 2018 hingga 2020. Kami juga berjaya mengutip melebihi 7,000 kilogram sampah dalam jangka masa ini. Semua trash cleanup ini dibuat dengan kerjasama syarikat korporat, sekolah-sekolah, college community tempatan, individu dan NGO tempatan. Ramai yang datang untuk projek cleanup ini tidak memahami tujuan asal cleanup. Mereka hanya berbangga dengan mengutip sampah tanpa hala tuju. Mereka membawa makanan yang dibungkus dalam plastik, air botol mineral yang banyak untuk berkongsi bersama semua yang terlibat dan lain-lain benda yang menyebabkan penambahan sampah. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami terpaksa mengadakan beberapa perjumpaan bersama mereka untuk menerangkan perkara ini. Barulah mereka memahami isu sebenar. Dengan ini, secara tidak langsung, kita dapat mendidik mereka tentang kepentingan amalan zero waste. Ini adalah suasana semasa cleanup project. Kini, setiap cleanup tiada minuman mineral, tiada makanan siap bungkus. Dengan ini, mereka memahami bahawa sampah itu bukan kru. Memahami
tanggungjawab komuniti dan mengenal apa itu sampah dan apakah kesannya terhadap bumi dan kita. Program dan aktiviti-aktiviti yang berkonsepkan zero waste. Hari Sukan Sekolah. Kami telah mengadakan sukan zero waste dan berjaya menarik perhatian masyarakat. Ini adalah satu contoh. Sambutan Hari Guru. Tiada perhiasan yang membazir. Semua hadiah ditukar kepada hadiah pokok bunga ataupun pokok buah-buahan. Sambutan Hari Lahir. Sama juga. Tiada perhiasan termasuk belon-belon yang memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Kek buatan sendiri saja dibenarkan. Hadiah-hadiah perlulah berkonsepkan zero waste. Amalan sifat pembasmian kebaziran makanan juga diberi penekanan hingga sekolah kami mengurangkan sisa makanan hingga 200 gram sehari. Ini adalah kempen sewaktu perayaan Thaipusam. Di Malaysia, kebanyakan sampah akan wujud semasa musim perayaan. Kempen mengurangkan sampah juga akan diadakan di tempat sambutan perayaan yang disambut di Malaysia. Murid-murid membawa bekas makanan dan minuman sendiri untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mengurangkan sampah semasa perayaan. Projek Lantern daripada bahan buangan. Untuk menyedarkan masyarakat, sambutan perayaan boleh berkonsepkan zero waste dengan lebih meriah lagi. Lantern-lantern yang kami buat dari bahan buangan sangat kreatif dan lebih cantik daripada yang dibeli. Ini adalah program komuniti bersama orang asli. Sebenarnya orang asli ini hidup sebaik mungkin sehingga orang perseorangan ataupun NGO masuk ke kawasan mereka tujuan memberi bantuan. Di kawasan mereka tiada kutipan sampah. Oleh yang itu, sampah sarap di merata-rata tempat dan timbunan sampah boleh dilihat di semua tempat perkampungan mereka. Ini kerana orang perseorangan dan juga NGO yang pergi untuk memberi bantuan, memberi makanan-makanan bungkusan plastik yang tidak berkhasiat kepada mereka atas dasar kesihatan. Ini menjadikan penambahan sampah di kawasan mereka. Diperingatkan kepada mereka, haraplah jangan memberikan makanan-makanan yang dibungkus dengan plastik kepada mereka. Pengauditan sampah kerap kali dilakukan untuk mendidik dan menyedarkan kanak-kanak betul-betul memahami apa itu sampah. Ini adalah satu proses berterusan. Bahan pengajaran dan pembelajaran buatan daripada bahan buangan dapat mengurangkan sampah dan kita dapat juga menjimatkan wang. Wang itu boleh digunakan kepada projek-projek lain. Projek EcoBrick. Ini adalah satu projek berterusan. Projek yang bertujuan untuk mengurangkan plastik pakai guna. EcoBrick ini akan diberikan sebagai sumbangan kepada NGO yang memerlukan. Pengedaran face mask kain kepada semua murid dan ibu bapa demi mengurangkan single use face mask. Kemah kerja untuk kanak-kanak untuk memahami plastik secara dalam. Drama untuk mendidik masyarakat tentang bahaya plastik dan kemudaratan kepada kesihatan mereka. Drama ini akan dipentaskan atas permintaan NGO dan sekolah-sekolah. Pertandingan celik plastik. Pertandingan ini adalah bertujuan untuk
mendidik kanak-kanak di Malaysia. Bagaimana kita boleh mengurangkan plastik? Berikan idea anda. Ini adalah pertandingan peringkat kebangsaan. Hadiah-hadiah juga diperbuat daripada bahan buangan plastik yang dihasilkan oleh si Monkey Team. Ini adalah hadiah-hadiah yang kami akan berikan kepada peserta pertandingan itu. Baja kompos juga dihasilkan dengan sisa makanan untuk ladang mini yang bertujuan untuk menjana pendapatan. Kempen kesedaran perubahan iklim, yaitu climate change, yang berterusan untuk menanam sifat menyayangi alam sekitar untuk kebahagiaan generasi ini dan juga generasi akan datang. Semua poster digunakan bahan buangan. Kempen beg guna semula. Kami mengedarkan kepada kanak-kanak dan juga masyarakat tempatan untuk memahami kepentingannya. Pengamalan kelestarian zero waste melalui pendidikan teori dan praktikal. Kami berfokuskan praktikal. Lawatan penanda aras menunjukkan kami berjaya menarik perhatian masyarakat dan transformasi pemikiran ini kepada masyarakat luar sebagai satu perjuangan. Setakat ini, kunjungan sekolah dari seluruh Malaysia, lebih daripada 78 buah sekolah, kunjungan sekolah dari Singapura dan Korea, perkongsian amalan zero waste melalui aplikasi Zoom dengan Dhirubhai Ambani School, India. Ini adalah lawatan penanda aras, majlis guru besar, sekolah-sekolah dan sebagainya. Ini adalah pengiktirafan yang kami perolehi dan ini membuktikan ini adalah boleh dilakukan secara berterusan. Sebagai akhir kata, ini adalah pelaksanaan dan sebagai akhir kata, kita ada peluang terakhir untuk membuat sesuatu yang terbaik kepada bumi ini dan untuk masa hadapan generasi baru. Jika terlepas peluang ini, musnahlah kita. Sains dan teknologi tidak akan membantu jika kita tidak bersedia. So, harap bersedia. Sekian, terima kasih.